Sidang penonton yang dikasihi sekalian, Alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Azza wa Jalla kerana pada petang ini kita dapat bersama ke udara dalam ruangan Tazkirah Umi, dan insya-Allah kerana hari ini kita sudah berada di bulan Syaban, bulan yang menghampiri kepada Sayyidus Syuhur, penghulu segala bulan di bulan Ramadan. Hari ini pihak penganjur mohon sedikit kemaafan di atas kesilapan teknikal yang berlaku menyebabkan siaran kita tertunggak selama 10 minit. Sahabat-sahabat yang dikasihi sekalian, tajuk perbicaraan kita pada hari ini ialah Kaifa nastaqbilu Ramadan. Bagaimana kita nak menyambut bulan Ramadan. Kita Alhamdulillah hari ini sudah sampai kepada 4 Syaban. Lepas bulan Syaban ini kita akan menyambut bulan Ramadan Al-Mubarak, yang akan tiba kurang lebih 26 hari daripada hari ini. Ramadan satu bulan yang Nabi kita sifatkan sebagai Sayyidus Syuhur. Dalam hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Sayyidus Syuhuri syahrul Ramadan wa sayyidul ayyami yaumul Jum'ah. Nabi kata penghulu kepada segala harinya bulannya bulan Ramadan, dan penghulu kepada segala harinya adalah hari Jumaat. Jadi oleh kerana kita nak menyambut hari yang penuh dengan kebesaran, hari yang bulan yang di mana berlaku padanya bermacam-macam peristiwa yang besar, maka semestilah kita kena buat persiapan. Katakanlah kalau kampung kita hendak didatangi oleh orang besar, Perdana Menteri ke, ataupun Seri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong, ataupun Waduli Yang Maha Mulia As-Sultan, atau Menteri Besar, mestilah kita buat persiapan. Segala rok kita akan tebah, segala jalan kita akan tapung, segala masjid yang buruk kita akan cat. Pasal apa kita nak menyambut? Demikian jugalah kita nak menyambut bulan Ramadan Al-Mubarak yang kita hidup padanya. Ramadan ni bulan yang ditunggu-tunggu oleh seluruh umat manusia. Bagi mereka yang mengerti akan kelebihan yang ada di bulan Ramadan yang mulia. Saya selalu buat ibarat tuan-tuan sekalian, Ramadan ini satu kapal persiaran yang besar. Bila kita nak pergi naik kapal persiaran yang besar ni, kita akan dapat tengoklah gapo yang ada dalam tu. Bukan setakat besi kapal saja, dengan biliknya, dengan segala kelengkapannya, dengan segala hiburannya, dengan segala makan minumnya, dengan segala pelayan-pelayannya yang menyukakan kita semua. Demikian jugalah kita dengan bulan Ramadan yang akan mari ini, sahabat semua ya. Allah bagi menghormati bulan Ramadan ini, Al-Imam Syafi'i radhiyallahu taala anhu dikata, tidak digalakkan kita memanggil Ramadan dengan nama Ramadan sahaja. Hendaklah kita sandarkan ia. Contoh kita kata Ramadanun Karim, Ramadan yang mulia. Ataupun kita kata Syahrul Ramadan. Dalam surah Al-Baqarah Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allah kata Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkumus syahra falyasumhu. Allah Subhanahu wa taala kata Syahrul Ramadan, bulan Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran, yang Allah Ta'ala turunkan padanya Al-Quran. Jadi bulan Ramadan ni adalah bulan, Tuhan panggil dia dengan nama Syahrul Ramadan, bulan Ramadan. Oleh kerana nak menyambut ketibaan bulan yang mulia inilah, maka di sana ada persiapan-persiapan yang harus kita lakukan, dan ada kategori yang wajib kita lakukan bagi kita menyambut bulan yang mulia ini. Satu ketika saya ziarah ke selatan Thailand. Sebelah kita, jiran negara kita ni, sebelum bulan Ramadan kurang lebih 1 minggu. Maka orang di sana dia buat persiapan untuk menyambut bulan Ramadan. Apa yang mereka buat tuan-tuan sekalian? Yang mereka buatnya ialah dia buat dalam bentuk persiapan luaran dia dulu. Dia buat pintu gerbang comel, kemudian dia letak lampu yang molek, kemudian dia letak banner, dia buat pintu gerbang tulis banner selamat tiba bulan Ramadan. Contohnya Ramadanun Karim, Ramadan Al-Mubarak. Dia letak hiasan lampu yang comel. Amat tanya dia, pasal apa buat lagu ni? Dia kata kerana kita nak menyambut
bulan Ramadan yang mulia. Satu rasa gembiranya kita ni sebab kita boleh menyambut ketibaan bulan Ramadan. Satu ketika yang lain saya menziarahi Palestin. Orang di Palestin bila nak masuk bulan Ramadan, jalan nak pergi ke Masjid Al-Aqsa tu, masuk kompleks Al-Aqsa, nak sampai ke Masjid Al-Aqsa jauh tu, dia pasal lampu warna-warni. Ada warna merah, biru, hijau, kuning, orange dan sebagainya. Daripada pintu masuk kompleks Al-Aqsa, lalu ke celah-celah bangunan nak pergi ke Masjid Al-Aqsa. Malam tu gak curuh dia pasal sebagai menandakan kesukaan dia dengan marinya bulan Ramadan. Itu orang panggil persiapan luaran yang kita buat. Biar nampak perbezaan di antara bulan Ramadan dengan bulan yang selain daripada bulan Ramadan. Ini kerana rasa gembiranya kita menyambut ketibaan bulan Ramadan yang mulia ini. Yang kedua, sahabat-sahabatku yang dikasihi sekalian. Apa persiapan lain yang perlu kita buat dari segi rohani kita? Tadi persiapan dari segi luaran. Ini pula persiapan dari segi rohani kita. Persiapan rohani kita yang pertama sekali ialah kita kena buat persiapan untuk bertaubat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Biarlah kita masuk bulan Ramadan ni tuan-tuan dengan keadaan kita ni suci. Suci daripada kita melakukan dosa-dosa yang besar. Jadi pertama sekali taubatan nasuha. Kita kena buat persiapan dengan taubat yang nasuha dan kita kena menyesal dengan sesalan yang begitu kuat sesalan kita di atas segala dosa dan kesilapan yang kita lakukan sepanjang tahun-tahun sebelum daripada bulan Ramadan ini. Karena sepanjang setahun Ramadan, bulan Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Rajab, Sya'ban. Sebelah bulan ni kita buat banyak dosa. Maka nak menyambut bulan Ramadan, masuk bulan Sya'ban, kita kena banyak bertaubat pada Allah Ta'ala. Bangun tengah malam, kita bertahajud pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita banyakkan istighfar kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita baca sama zikir Astaghfirullahalazim. 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 Kita baca sama zikir kita ni istighfar. Ya Allah, ya Tuhanku, aku mohon kepadamu, ya Allah, Tuhan yang Maha Agung, ampunilah dosaku. Ya Allah, ampunilah dosaku. Ya Allah, ampunilah akan dosaku. Jadi, kalau kita ni orang banyak dosa, mestilah kita rasa bahawa dunia ni terlalu sempit untuk kita. Katakanlah tuan-tuan, orang yang hidup dalam buruan polis. Orang hidup buruan polis ni, dia gimana dia serah sama polis ni ada. Mana bumi ni bagi dia terlalu kecil, terlalu sempit. Samalah dengan kita. Bila kita hidup dengan banyak dosa, jiwa kita tidak tenteram, hati kita terasa tidak tenang. Kenapa? Sebab kita ni banyak dosa. Oleh yang demikian, kita harus faham di sini bahawasanya kita tidak boleh biarkan hidup dengan dosa. Menyambut bulan Ramadan, bulan keampunan, bulan rahmat, bulan kelebihan dan bulan segala-galanya, hendaklah kita ni banyak bertaubat pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bila kita bertaubat kepada Allah, kita minta ampun pada Allah, kita kembali daripada melakukan dosa-dosa kita kepada Allah, kita masuk Ramadan nanti insya-Allah dengan keadaan kain putih. Kain putih ibaratnya kita tidak ada dosa lagi. Kita corakkan diri kita dengan kehidupan yang baru. Kita berazam, mulai Ramadan tahun ini, aku nak jadi orang yang baik, orang yang jujur. Allah Subhanahu Wa Ta'ala amat suka kalau kita bertaubat. Allah Ta'ala, Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim, la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'an, innahu huwal ghafurur rahim. Allah Subhanahu Wa Ta'ala kata, katakanlah wahai hamba, wahai Muhammad, kepada hamba-hambaku, alladzina asrafu ala anfusihim, ia telah boros ke atas diri mereka sendiri, yakni buat dosa kepada diri dia sendiri. La taqnatu min rahmatillah. Jangan sekali-kali kamu ni putus asa daripada rahmat Allah. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'an. Allah Subhanahu Wa Ta'ala mengampunkan dosa kita ni semua sekali. Innahu huwal ghafurur rahim. Dialah Allah Tuhan yang Maha Pengampun lagi Maha
pengasihani. Jadi kita nak menyambut Ramadan ini, kita kena bertaubat daripada hari ini supaya rohani kita ni bersih. Allah Ta'ala, wa may ya'mal su'an aw yadhlim nafsah thumma yastaghfirillaha yajidillaha ghafurar rahima. Allah kata, siapa dia yang buat pekerjaan yang jahat ataupun dia buat dosa untuk diri dia sendiri, kemudian dia minta ampun kepada Allah, thumma yastaghfirillah, kemudian dia minta ampun pada Allah, yajidillaha ghafurar rahima, maka dia dapati Allah Ta'ala itu Tuhan yang maha pengampun lagi maha pengasihani. Jadi kita persiapan pertama ialah mulai daripada hari ini lagi tuan-tuan, kita banyakkan istighfar pada Allah, banyakkan bertaubat pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala di atas kesalahan yang kita buat selama ni. Yang lebih-lebih lagi salah kita pada Allah, salah kita pada Nabi, salah kita pada mak ayah kita, salah kita pada keluarga kita, dan semua kesalahan-kesalahan yang telah kita lakukan. Wasiat yang kedua ialah syukru ni'mati bulughi Ramadan. Yang kedua ialah kita syukur kepada Allah Azza wa Jalla kerana kita ni tuan-tuan semua dapat tiba di bulan Ramadan yang mulia. Alhamdulillah, Allah Subhanahu Wa Ta'ala panjangkan umur kita dapat masuk bulan Ramadan. Dan ni bersyukur dah boleh hidup di bulan Sya'ban. Sya'ban ni bulan cabang-cabang kebajikan terlalu banyak, ya. Lepas ni Tuhan panjang lagi umur kita masuk pula bulan rahmat, bulan promosi, bulan rahmat, bulan yang penuh dengan 1001 rahmat. Muncullah. Ibarat ginilah tuan-tuan. Dalam Tesco tu dia jual baju gos ria. Dia jual gula gos 10 sen sekali. Orang yang boleh masuk dalam tu, dia boleh ambil apa saja hak nak dengan harga yang murah. Tiba-tiba kita boleh masuk, sayang kita tak boleh nak masuk. Sekat di muka pintu. Apa perasaan kita? Kita suka sebab kita boleh masuk. Tapi sayang kita, dia tak suka. Pasal apa? Sebab dia tak boleh nak masuk. Sama juga dengan kita. Minta dengan Tuhan panjang umur. Ya Allah, ya Tuhanku, panjangkanlah umurku, ya Allah, supaya aku boleh masuk bulan Ramadan. Kerana masuk tidak saja Ramadan, kita mendapat 1001 rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Berbanding dengan orang yang tak dapat masuk bulan Ramadan. Ada orang Tuhan mati dia sehari sebelum puasa, dia meninggal. Akhir bulan Sya'ban, belum masuk awal Ramadan, dia sudah meninggal dunia. Kita pula, Alhamdulillah, masuk Ramadan tahun ni, masuk Ramadan tahun depan, masuk Ramadan tahun berikutnya, kita boleh hidup dengan baik, hidup dengan selamat. Cuma kita ni kurang beribadah pada Allah, tak syukur. Ulama-ulama kata, qayyidu ni'amallah bisyukrillah. Ikatlah nikmat Allah itu dengan bersyukur pada Allah. Mari sama-sama kita tambah dari kita ni, tersyukur pada Allah Ta'ala kerana Tuhan kita nikmat sihat tubuh badan, kita boleh berpuasa lagi. InsyaAllah Ta'ala. Walaupun kita kata gapa dia, tak puas hatinya hamba dengan musim PKP-nya, dengan go-to-go-nya, hamba rasa tak puas hati. Tu benda kecil tuan-tuan semua. PKP marilah ramai orang pandai jadi tu email. Alhamdulillah. PKP marilah kita mesra sekeluarga. PKP marilah kita boleh nikmat tu, kita boleh nikmat ni. Mana kita syukurlah pada Allah. Lah ni, hamba bagi hamba PKP itu kecil ya. Walaupun kita rasa puas, tak lagi mana, tak lagi derak sekatan retah negeri dan sebagainya, kita tak gerak. Tapi tuan-tuan kena ingat bahawasanya apa yang kita buat, kita perolehi ini, nikmat yang paling besar, kita boleh berpuasa di bulan Ramadan yang diberkati dan dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi kita kena ingat bahawa kita ni tuan-tuan kena bersiap baik-baik, bersyukur kepada Allah kerana Tuhan kita ni boleh hidup di bulan Sya'ban dan kita boleh masuk bulan Ramadan Al-Mubarak yang kemari lebih kurang dalam 25 hari lagi. Yang ketiga, persiapan menyambut Ramadan ialah ta'allumu ahkami Ramadan. Kita mesti kena belajar hukum, cara mana nak menyambut bulan Ramadan yang mulia. Belajar cara nak sambut guana bulan Ramadan ni. Daripada awal bulan. Contohnya kita belajar apa? Fiqhus Siyam. Kita belajar fiqh melibatkan puasa. Hukum melibatkan puasa. Adab-adab melibatkan puasa. Ibadat melibatkan bulan puasa. Iktikafnya. Seperti umrahnya. Zakat fitrahnya. Dan lain-lain. Kerana kita belajar ni rukun kepada kehidupan. Nabi kita bersabda, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi,
Mencari ilmu itu, kata Nabi, faridatun ala kulli muslimin, menjadi satu kefarduan, satu kewajipan kepada kita orang Islam. Nak bawa kereta tuan-tuan kena masuk sekolah memandu. Nak bawa kapal terbang kena masuk sekolah memandu cara kapal terbang. Nak bawa kapal laut kena masuk sekolah memandu. Amat tanya pilot, dia kata, kalau kita ada lesen terbang Boeing 737, kita tak boleh bawa Boeing 747, 747, tak boleh. Kena pergi kursus lagi untuk ambil 747, nak ambil 777. Semua ni kena kursus belaka. Supaya juga kita. Islam dah, tapi buat ibadat kena kursus. Nak semaya kena kursus. Nak nikah kena kursus. Nak puasa kena kursus. Nak buat apa pun tuan-tuan kena berkursus. Nak puasa kena kursus. Sebab takut-takut, puasa kita puasa tapi tak kursus, ilmu tak ada. Akhirnya kita ni saja. Sebab ada hadis lain Nabi kita sebut bahawasanya, ada orang dia puasa, laisa lahu min siyamihi illa al-ju'u wal 'atash. Nabi kata tidak ada apa yang dia perolehi daripada puasanya melainkan sekadar dia ni al-ju', perasaan lapar, wal 'atash, dan juga perasaan dahaga. Itu saja yang kita perolehi. Oleh itu kita nak lapar, kita sudah ada. Nah, kita sudah lapar tuan-tuan sekalian. Alhamdulillah kita lapar dalam ini. Tapi kita nak suruh lapar, kita boleh pahala. Mana kita puasa, kita boleh pahala. Jadi kita kena carilah sebab bila kita belajar dah. Puasa gini tak boleh pahala. Puasa gini lepas taksir. Puasa gini boleh nilai yang tinggi. Alhamdulillah. Kalau kita boleh lagu ni sahabat-sahabat semua, kita akan jadi orang yang bahagia. Sebab kita mendapat pahala daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Belajarlah hukum melibatkan puasa ni. Ambo musafir lagu mana weh kita nak puasa. Kau ni pula kaya ambo ni ustaz nganda tak cakap belah mana puasa tahun ni. Kau ni pula kata ambo ni ustaz baru lepas beranak belah mana puasa ambo tahun ni. Jadi segala hukum ahkam puasa ni kita kena belajar sebab dia melibatkan soal kehidupan seharian kita. Ni wasiat yang kedua ya. Wasiat yang ketiga ialah al-azmu wal himmatul aliyah. Kita kena ada keazaman dan kita kena ada satu hemah yang tinggi. Hemah yang tinggi untuk kita baki percakapan kita, untuk kita buat benda yang baik dan kita berisytihad. Bersungguh-sungguh. Ta'atnya molek, zikirnya molek, menghidupkan Ramadannya molek dengan amalan-amalan yang baik, amalan-amalan yang salihah. Patut kita lah ni kan. Nak masuk Ramadan ni kita buat persiapan dah ni. Apa dia ni? Ramadan tahun ni misalnya aku nak khatam Quran ni sekali khatam. Kena ada satu hemah yang tinggi. Ni hak awal nak capai bulan Ramadan tahun ni. Dengar, okey. Quran ada 904 muka surat untuk aku baca. Tapi tuan-tuan ni, kita ni tak ada spek nak baca. Kita beli spek dulu. Lah ni Quran kita kecil, nak baca Quran besar. Kita beli Quran besar dulu. Lah ni gahar kita rendah, nak gahar tinggi. Kita beli gahar dulu. Buat segala prasarana itu biar berjaya, biar mudah. Barulah kita insya-Allah menyambut Ramadan kita ni pun suka. Buatlah kita minat landscape, tempat semaya kita, baca Quran kita berbunga lah. Buatlah tuan-tuan semua. Asalkan dia molek, asalkan dia comel, buatlah dan tidak mengganggu orang lain. Sebab niat kita akan diterima oleh Allah. Qala ta'ala, falau sadaqullaha lakana khairan lahum. Kalaulah mereka itu jujur dengan Allah, lakana khairan lahum. Nescaya itu lebih baik bagi mereka daripada yang lain. Mana tuan-tuan kena ada satu hemah, satu keinginan dari diri kita ni, insya-Allah tahun ni target kahwin nak puasa dengan baik, kahwin nak puasa dengan senang hatinya. Pasal apa tu nak lagu tu? Kerana kita ada hemah yang tinggi, cita-cita yang tinggi, hasrat yang tinggi, barulah kita akan berjaya ya. Jadi kepaknya tuan-tuan kena ada satu hemah yang tinggi bagaimana aku nak menyambut ketibaan bulan Ramadan yang dimuliakan ini. Yang keenamnya ialah kita ingat bahawa puasa ni tuan-tuan semua ayyaman ma'dudat. Tak lama kita puasa, mungkin 30 hari, 29 hari. Itu saja. 30 hari jarang kita puasa, 29 hari insya-Allah banyak. Jadi kita puasa ni ayyaman ma'dudat, hari-hari yang sedikit saja. Bukan banyak, bukan 10 bulan, bukan 2 bulan, bukan 3 bulan, bukan 4 bulan. Hanya 1 bulan sahaja untuk merehatkan maidah kita, untuk menjaga kesihatan kita. Kita panggil hari-hari yang sedikit. Jadi kita ni apalah salah kira tuan-tuan semua.
Kita ingat bahawasanya kita berpuasa pada hari-hari tertentu saja. Alhamdulillah ya. Hari Ahad bulan Ramadan kita puasa, kita buatlah benda-benda kebaikan dan benda-benda kebajikan ya. Kita buat molek tuan-tuan semua. Kita ingat, tak lama, kita letih 30 hari saja. Sebulan. Kita letih 30 hari, kita buat goni 30 hari supaya bulan 30 hari ini kita mendapat rahmat yang banyak daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ingat baik-baik, kita puasa tak lama, asal duduk mungut, asal duduk gapo, persiapkan kita, kuatkan semangat kita untuk menghadapi saat di mana kita akan bertemu menyambut bulan Ramadan ini. Kita kena ada satu sifat insyirahus sadri. Lapar dada. Puasa mari aku lapar dada. Tak ada masalah. Puasa buku berapa, ada sahur, tak ada sahur. Itu no problem. Yang penting sekali ialah kita kena berlapang dada apabila kita ni menyambut ketibaan bulan Ramadan yang mulia. Ada setengah orang tak berlapang dada tuan-tuan semua. Kita tengok 25 hari, puasa nak hari pula dah selok kawan. Ada orang selok semua. Jangan selok. Raya kita tunggu. Puasa pula kita tunggu. Apa saja tuan-tuan, kita tunggu belaka. Termasuklah bulan Ramadan yang kita tunggu ini. InsyaAllah. Ya Allah, ya Tuhan kami, rezekikanlah kepada kami semua kebaikan-kebaikan untuk kami menyambut bulan Ramadan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Kalau keenamnya ialah istilhamul mawa'idhi wal ibar min zalika syahril mubarak. Kita kena cari idea. Apa benda dia nasihat-nasihat yang kita boleh ambil daripada bulan yang mulia ini. Ialah bulan mulia tuan-tuan semua, bulan Ramadan ni kita ambil pelajaran. Duk mikir, gapo Tuhan nak ayat kaku. Misalnya kita kata, bulan puasa ada orang ada piti banyak. Tetapi tuan-tuan dikasih semua nak beli tak boleh. Kalau dia beli pun nak makan tak boleh. Kita pun ingat bahawa, bulan puasa mengajar kita bahawa duit ni tidak ada. Ada harinya, ada saatnya waktu tidak bermanfaat lagi duit itu pada kita. Sekolah ni tuan-tuan semua. Kita ada kereta, MPV, Starrett misalnya, muatnya 15 orang. Tapi nak pergi mana? Lentas negeri, nak pergi Terengganu tak boleh. Nak pergi Perak tak boleh. Nak pergi Malaysia pun tak boleh. Apa dia? Kita pun sabar. Pasal apa sabar? Ayyamun qalail. Hari-hari yang sedikit yang kita lalui ya. Dan kita kena mengambil apa dia ni? Pengajaran. Pelajaran. Apa dia? Setiap detik Ramadan yang berlaku itu, hendaklah kita mengambil pelajaran-pelajaran daripada peristiwa itu. Contohnya tuan-tuan semua ya. Ramadan bulan mengajar kita membaca Al-Quran. Ramadan ni, maka sebut nanti insya-Allah bulan Al-Quran. Kita pun ambillah pelajaran itu. Yang ketujuh buat persiapan apa dia? Kita bersiapan untuk mendapat rahmat daripada Allah Azza wa Jalla. Kita mikir, Ramadan mari lepas ni kak, aku dapat rahmat daripada Allah Subhanahu wa ta'ala lah. Sebab rahmat mencurah-curah. Tuan-tuan kita duduk tengah panah umpamanya. Mari-mari ada ekor turun hujan. Apa perasaan kita? Mesti kita gembira. Sebagaimana gembiranya demo mendapat nikmat hujan tadi, begitulah kita kena gembira apabila kita mendapat nikmat bulan Ramadan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita berjaya hari ni, insya-Allah akhirat juga kita akan berjaya dalam kehidupan seharian kita. Ini ingat baik-baiklah, kita kena sentiasa harapkan akan rahmat daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wasiat ke-9 juga ialah kita kena bersungguh-sungguh untuk menghidupkan bulan Ramadan yang mulia. Lah ni kena mikir dah. Tahun nak tarawih mana ni? Kita cari Pak Syekh yang paling sedap, kita pergi tarawih dengan dia. Alhamdulillah. Jumpa Pak Syekh sedap kat tuan-tuan semua. Tarawih pun suka. Ya? Tarawih pun suka. Jumpa Pak Syekh sedap, baca pula sedap. Masya Allah. Kita target itu semua. Aku Ramadan tahun ni, aku nak baca Quran 1 juzuk 1 hari. Kalau sehari sejuzuk kat tuan-tuan, kita buat persiapan awal-awal, tulis molek. Hari ni 1 Ramadan, berapa muka surat aku kena baca? 2 Ramadan, berapa kena baca? Kalau sedap lagi ke 1 Ramadan, start subuh. Subuh berapa, zuhur berapa, asar berapa. Maghrib berapa, isya berapa. Begitulah seterusnya kita buat secara semak kita, supaya kita ni tuan-tuan, tidak tinggal baca Quran. Sebab Ramadan ni boleh turun Al-Quran. Qala ta'ala, Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi Al-Quran. Bulan Ramadan, bulan di mana Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan kitab suci Al-Quran.
Jadi Ramadan boleh turun Al-Quran, maka kita bulan Ramadan yang mulia ni tuan-tuan semua, kita perkasakanlah akan bacaan Al-Quran kita ni. Ya, kalau dah perkasa, kita hebohkan pula kepada orang lain. Kenapa? Kerana perbuatan kita sedemikian, kita mendapat rahmat daripada Allah Azza wa Jalla. Ya, kena qiraatul Quran. Orang yang hidup dengan Al-Quran ni tuan-tuan semua, orang mulia belaka. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Kata Nabi, sebaik-baik manusia ni ialah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya kepada orang lain. Jadi kita masuk Ramadan tuan-tuan semua, ambil Quran, duduk depan Quran. Kalau tuan-tuan rasa nak baca Quran pun tak pandai, buka YouTube. Nah, YouTube ni kan dia baca dan mengikut. Tak ada ustaz, sebab kita ni baca slow. Dia ni pula baca lama. Hak carilah hak baca lama. Tak cari hak baca slow seperti Syekh Mahmud, tulis Syekh Mahmud Khalil. Tobiklah dia punya senarai nama dia. Syekh Mahmud Khalil Husari, surah Al-Baqarah, surah Al-Mulk, surah macam-macam surah ada belakang ni. Dia pun bacalah kepada kita semua. Ambil satu, dia baca kita dah. Bila kita baca tuan-tuan semua, kita boleh pahala. Ni kita nak buat target ni. Kita buat target supaya kita boleh pahala banyak, ya. Kena target kita dengan Al-Quran. Kita dengar sebentar, setengah minit. Nah. Dia ikut kata dia ikut. Lah kita nak baca lah. Dia ikut ke tak? Mesti dia dah. Kadang mak ambil tak syekh cepat. Tak ada ikut. Ada maunya tu tak syekh baca tu. Cari syekh dia bacanya perlahan-lahan. Kita ikut ya. Sepertilah orang kata ambil syekh sederhana. Al-Ajmi. Contohlah ya. Ni tak ada ikut ni laju ni. Wal-Quranil Hakim. Innaka ni hak laju. Kita bacalah mana-mana Quran yang hak ni. Dan ni kerja kita mudah saja. Cek Quran. Kalau Quran ada dah, tak apa. Tak ada Quran kita beli. Kita beli Quran tu semua ya. Gijak para waktu beli Quran hak besar. Spek tak ada, kita buat spek. Tak ada gahar, kita buat gahar. Kena ada baca Quran. Hari-hari duduk jabat bulan Ramadan yang mulia. Daripada pukul 8 pagi hingga pukul 4:30 petang. Duduk di pejabat, baca Quran lah kata, cari masa. Betul lah kita kerja sibuk semua, tapi telefon kita boleh pegang. WhatsApp kita boleh pegang. Email kita boleh baca. Pakai Quran semua kau surat tali nak baca. Buatlah persiapan sedikit untuk kita menyambut bulan Ramadan yang mulia ini ya. Kemudian seterusnya tuan-tuan semua, persiapan berikutnya ialah al-i'tikaf wa Lailatul Qadar. Bila masuk 10 akhir Ramadan ni tuan-tuan kena i'tikaf. Lah ni kita duduk di masjid beribadat pada Allah Azza wa Jalla. Ada setengah orang 10 akhir duk jahit baju raya. Tak kena. Jahit baju raya. Malaikat mari melawat rumah kita, kita jahit baju raya. Duk buat kek, duk buat kuih. Tak betul. Buat persiapan awal-awal. Beli kek awal, jahit baju awal, jahit semua awal belakang. Masuk Ramadan, kalau boleh aktiviti biasa kita berhenti. Kalau boleh lagi tuan-tuan semua, kita jaga molek kita punya aktiviti kita ni supaya kita ada masa ya. Kalau boleh tak baju raya sudah jahit. Kuih-kuih sudah jahit, kek-kek kita sudah ready semua. Masuk bulan Ramadan, kita boleh berhenti segala-galanya demi kita nak selamatkan kita punya Ramadan kita. Yang tengok setengah-setengah orang tengok muslimat-muslimat kita tak, sahabat saya, nak ayat ceritanya 10 akhir sibuk dia buat kek. Musim malaikat maut pula dah. Musim malaikat Al-Qadar tu, malaikat Jibril turun dengan segala tentera dia nak bagi projek kita, nak bagi kelepak-kelepak ke kita, bagi kemewahan kita, bagi rahmat kita. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Malam ni tuan-tuan semua, malam turunnya segala malaikat ke bumi ni tuan-tuan semua. Belas-belas setara tu pun ada puak kita duduk jahit baju, duduk buat kuih. Tak cananya kau malaikat mari. Patut 10 akhir ni tuan-tuan.
kita kena rajin duduk beribadah pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita persiapkan awal tahun ni ya. Baju raya, beli awal. Lansir, ni nak beli lansir warna gapo ni. Beli awal tuan-tuan semua. Lansir beli awal, baju raya beli awal. Nak cat rumah pun awal-awal. Nak mini anak segala cicing dia kita beli awal-awal belakang supaya kita boleh puasa dengan baik, dengan tidak ada gangguan. Ingat baik-baik. Ramadan hanya mari sekali dalam setahun. Bukan 2 kali. Hanya sekali setahun Ramadan mari, maka hendaklah kita sama-sama buat kebajikan dalam kehidupan kita. Nah, rancanglah dengan sebaik-baiknya supaya kita mendapat rahmat daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. InsyaAllah. Seterusnya ialah wasiat seterusnya al-i'tikaf wa lailatul qadar. Aku nak i'tikaf di 10 akhir. Kita tahun ni buat siapa? Aku nak beli lembek, nak beli gapo 10 akhir Ramadan, aku nak i'tikaf. Lah ni cuti. Kita masih bekerja ya. Okey, cuti hujung nak i'tikaf pada Tuhan. Set molek kawin 4 hari di 10 akhir kawin nak cuti. Pasal apa? Nak beribadah kepada Tuhan. Sebab kita tak lama nak mati belakang ni. Umur 60, umur 50 ni. Ingat baik-baik kita semua 50, 60 ni umur berperang dengan kematian. Jadi sebelum kita mati, kita menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan wasiat ke-10 saya untuk Ramadan ialah kena berbanyakkan zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Zikir ni banyaklah tuan-tuan semua ya. Allahumma ajirni minan nar, astaghfirullah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Macam-macam bentuk zikir yang kita boleh amalkan dalam kehidupan seharian kita. Target molek, beli wasabih. Beli wasabih molek, letak, tengok. Ni sabih kawan. Hak ni kawan nak keliling sehari 10 kali. Subhanallah 10 kali, alhamdulillah 10 kali, Allahu akbar 10 kali. La ilaha illallah 10 kali. Semua 10 kali berlaku agak. InsyaAllah kita akan menjadi insan yang kaya pahala dalam kehidupan seharian kita. Kemudian persiapan ke-11 ialah kita berazam bahawasanya kita tidak boleh banyak buat dosa lagi. Kena berhenti. Kena berhenti. Sama kini kita ni berhiga tu, kita berhenti. Sama kini kita ni berhiga ni, kita berhenti. Lama kini kita belum pada puasa, kita isap rokok, tak berhenti betul. Tak berhenti. Tak berhenti betul. Buat mampu cucu. Buat mampu cucu. Tahun ni kita berhenti isap rokok terganti dengan zikir pada Tuhan. Kalau 10 minit sebatai isap rokok, kali dengan subhanallah. Berapa ribu subhanallah kita boleh sebut. Pasal apa? Kita hanya masa kita 10 minit tapi kita gantikan dengan benda-benda yang bermanfaat. Ya? Kena ingat baik-baik. Kena awasi diri daripada melakukan dosa. Ya? Sebab dosa kita buat ni tuan-tuan semua, nyanyalah kepada orang lain. Jangan nak buat kita punya dosa. Jadi kita sampai sini bahawa kita kena persiapkan tuan-tuan semua. Persiapkan kita. Duk jabat. Persiapkan kita tahun ni nak puasa lagu mana. Ataupun kita kata misalnya, kawin tahun ni bulan puasa insya-Allah. Kawin nak buat majlis berbuka puasa. Tak boleh buat majlis buka puasa lah ni musim PKP. Lepas tu nak buat mana? Selamat BT Ustaz lebih kurang 1,000. Siapa lebih kurang 1,000 kita selamat sebab kitanya puasa. Dah. Tahun ni kita buat satu program. Lagu mana tu? Kita buat program kitanya juadah berbuka puasa. Jadi misalnya tahun lepas mau buat satu program dengan murid-murid Masjid Amba. Dia kata, Ustaz, tahun ni nak buka puasa masjid tak boleh. Kata beres. Tapi kena ingat baik-baik. Jangan sekali-kali. Jangan sekali-kali kita tidak buat majlis buka puasa. Sebab buka puasa ni majlis ya Tuhan kita suka. Maka apa abang kata? Begini saja, mudah ya. Kita kumpulkan duit. Siapa dia nak boleh pahala free bahagian buka puasa? Mudah saja. Kita kumpulkan duit buat kita. Menjelang Ramadan, semua piti masuk. Masuk. Satu Ramadan kita sudah mula bagi. Bagi lagu mana? Kalau amba buat program amba, nyambut Ramadan ni, amba buat gini. Misalnya, amanah kamu 40, 50, 100, 200. Misalnya, tuan-tuan semua. Kita beli lauk ke dia. Tepuh lauk ke teri mana-mana, puak dia buat mari. Dia buat mari, tuan-tuan semua. Kita pun bagilah kepada orang seperti kampung. Tahun lepas kita buat, tahun lepas kita buat lebih kurang sebulan. Orang kita lebih kurang 500 sebulan. Kita masuk cari catering buat kita 120 buku petang. Kita bagi kampung kita. Lepas tu bagi pula kampung sebelah. Panggil pula orang lain mari. Tahun lepas ada, kalau kerai boleh nikmat. Jeli boleh nikmat.
Gua Musa boleh nikmat. Kota Baru boleh nikmat. Artinya juadah berbuka puasa kita ni merata pergi ke seluruh negeri. Maka kita mendapat pahala yang banyak daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ingat baik-baik sahabat semua ya, kena ngaji. Biar berjayanya kita ni dalam keadaan kehidupan kita. Jangan buat amalan yang tidak kerja. Tak belajar, tak boleh. Orang puasa, kita puasa. Orang rokok, kita rokok. Orang tanya, mana mu rokok tahu? Tahu tak rokok, aku rokok. Baca gapo? Tahu aku. Baca gapo? Tak boleh. Kita kena belajar. Ulama kata tuan-tuan sekalian, ma min syai'in aqbahu minal jahli. Dia kata gapo? Dalam dunia ni tidak ada satu benda lebih huduh daripada jahil. Kalau ada lah huduh sekali orang ni, mesti nama dia jahil tu. Pasal apa jahil ni? Memang huduh pun. Kita masuk Ramadan, kita kena persiapan. Lagu mana? Apa tak say jahil? Tak say jahil nak lagu mana? Nak jadi alim. Baik, kawan sepanjang Ramadan tahun ni, kawan nak supaya kawan sambut Ramadan dengan baik. Kau boleh baca Quran, kau boleh buat gotu, kau boleh buat goni. Ini perlulah tuan-tuan semua. Kita kena berfikir dengan lebih jauh ya, untuk masa depan kita di hari akhirat kelak, insya-Allah taala. Jadi kawan-kawan dikasih semua, kita kena ingat persiapan kita kena buat, baik persiapan lahiriah ataupun persiapan rohani kita sendiri. Katakanlah tuan-tuan semua, di pejabat kita ni, saya duduk ni di pejabat PSM ni, PSM bahagian sumber manusia. Ini sumber manusia. Masuk Ramadan tahun ni nak maya Zuhur kita Jumaah ni, bagi orang jatah dia boleh pergi masjid, dia pergi masjid. Bagi orang jatah tak boleh pergi masjid, maka dia tak pergi masjid. Apa dia buat tuan-tuan semua? Ni sipir sikit. Letak meja tepi-tepi dini, kita pun maya Jumaah. Lepas maya Jumaah, kita buat apa? Baca Quran ke sikit. Target. Hari-hari kena baca 3 lah, 4 lah di pejabat. Baki kita baca dulu. Begitulah seterusnya. Kita buat. Biar kita hidup sepanjang Ramadan, hidup dengan cara yang diajar oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Baik tuan-tuan dikasih sekalian, beberapa jadual harian terhadap bulan Ramadan yang mulia. Rekan-rekan sebut dah. Mula-mula kita kena kurang kecek. Banyak ke zikir, latihlah ni. Kurang kecek, banyak zikir. Kurang kecek, banyak zikir. Kurang kecek, banyak zikir. Itu latihan yang pertama. Yang kedua ialah kita kena duduk sebanyak mungkin di masjid. Misalnya ada masa di rumah, duduk di masjid, pergi baca Quran di masjid. Tu orang panggil orang ciri-ciri menjadi ahli syurga. Sebab dia banyak buat kebajikan. Yang ketiga ialah kita kena tamak untuk duduk kebanyakan masa di masjid. Yang ketiga, banyak berselawat kepada Nabi. Hidup kita ni kena banyak berselawat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Cari pula selawat lain kita baca pula. Itu persiapan harian kita di bulan Ramadan yang mulia. Kemudian, kalau kita ada kemampuan, jangan tinggal orang fakir miskin tanpa kebajikan. Jangan. Kita tolong orang fakir, tolong orang miskin dan sebagainya. Kita ni tak gitu, tuan-tuan semua tak kasih tolong orang. Tak, Ramadan bulan pertolongan. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam masuk Ramadan ni dia menjadi amat pemurah. Bulan biasa pemurah dah. Bulan Ramadan amat pemurah. Wa kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita gapo dia kata? Dalam hidup dia kata bahawasanya masuk bulan Ramadan, ibarat kata ni kipas duduk sini, ni tangan dia neka gandu, kita ambil gini. Ada. Kita letak je gandu atau tangan kita letak depan kipas. Maka tuan-tuan semua, letak gandum depan kipas, dia akan terbang sebanyak-banyaknya debu gandum. Demikianlah Nabi kitanya pemurah. Seperti mana terbangnya benda di tangan tadi, tangan Nabi, maka benda yang ada dengan Nabi ni begitu cepat akan dapat kita nikmati. Jadi oleh kerana itu tuan-tuan semua, kita kena faham molek bahawasanya kita kena ambil persiapan yang baik bagi kita nak menyambut ketibaan bulan Ramadan dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amat saja pada hari ini pilih tajuknya menjelang Ramadan. Sebab dulu kita dah 2 hari baru nak puasa, baru kecek bab Ramadan. Para ya ustaz Quran tak ada beli, spek tak ada beli. Awak alasan belaka ni. Hari ni beres belaka dah. Oh ya awal-awal ni biar dia beli spek, biar dia beli Quran, beli sejadah comel, nak siap rumah, nak gapo, silakan. Sebab hari ni sudah 4 hari bulan Syaban, baki lagi 25 hari di bulan Syaban. Kita akan sama-sama
menyambut bulan Ramadan. Tak tahannya puak kita ni, hai, dia mau jahit dekat baju raya tu. Duk main baju raya. Puasa tak lagi. Tak kita pergi pasar ke? Pasar raya. Tidak lagi bunyi tu. Syarifah ini pun mari, dia jadi, mari Sani Sahuri, mari Hel Amir pun mari, M. Daud Kila pun mari. Pasal apa kita mari? Pasal orang kita sibuk dengan raya, bukan sibuk dengan berpuasa. Orang Arab dia sibuk dengan puasa. Orang Arab masuk puasa ni kan Masya Allah. Awak tahu tak di Madinah? Cerita pengalaman ni. Depan Abang dan Saudara dua. Dia dekat nak puasa di Madinah ni. Dia buat mana? Dia ngundi. Dia ngundi. Awak boleh petak nombor berapa. Bukan ngundi berebut kios nak jual. Tak. Kita ni berebut kios nak jual. Dia tak. Dia ni tuan-tuan semua. Dia ngundi petak. Petak 1, petak 2, petak 3, petak 4. Orang Arab kan tak? Petak dia ambil dengan Masjid Nabawi. Dia cara pula hal tu. Lepas pada tu dia buat apa-apa kebajikan. Masya Allah. Hebatnya orang dulu. Tahu cerita orang dulu lah. Kita dah ni tak lah buat kita ni. Dan kita ni kena ingat baik ya. Kena rajin buat kebajikan. Dalam kehidupan seharian kita ni rajin buat kebajikan. Jangan cara kat orang. Kalau awak cara kat orang, awak akan jadi orang yang muflis. Kita nak jadi mudah-mudahan muslimat daripada saya. Muslimin dan sebagainya. Kita kena bersungguh-sungguh puak-puak kita. Sama-samalah kita menjaga ketibaan bulan Ramadan yang mulia ini. InsyaAllah untuk kita melakukan amalan kebajikan yang masih banyak dalam negara kita. Hamba harap tuan-tuan semua, pendengar-pendengar saya di Kota Darul Naim ini, buatlah persiapan fizikal, luar kita, rumah kita nak cak, nak gapai ikutlah. Yang kedua, kita kena buat persiapan rohani kita. Aku nak berzikir banyak mana, buat gotu-goni banyak mana, supaya aku mendapat rahmat daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di kawan-kawan dikasih sekalian, ingat baik-baik, hari ni ada 25 hari Ramadan. Minggu depan ada 19 hari Ramadan. Minggu depan lagi ada 12 hari lagi Ramadan. Minggu depan lagi ada 7 hari lagi Ramadan. Minggu lagi tuan-tuan semua, kita sudah tidak boleh menyambut Ramadan lagi kerana kita sudah berada di bulan Ramadan yang mulia. Persiapkanlah segala sesuatu dengan persiapan yang baik, lebih-lebih awal dan semua, supaya kita mendapat rahmat daripada Allah Azza wa Jalla. Harapan saya, sama-samalah kita belajar akan hukum hakam puasa bagi kita menyambut ketibaan bulan Ramadan yang kita kasihi dan kita cintai ini. InsyaAllah ta'ala, demikianlah siri pertama saya menyambut Ramadan. Barangkali lepas ni Ustaz minggu depan ke minggu berikutnya mencarilah apa-apa poin lagi untuk kita bahagikan kepada para hadirin hadirat sekalian, bagi kita menjamin kita mendapat rezeki kebajikan yang baik daripada Tuhan kita Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.